soalan 3 ini. Okey. So kalau apa yang awak nampak, cikgu tahu kebiasaan kamu memang akan buat macam ni. Awak akan tarak silat. Itu yang dapat 8S kuasa 2 lebih besar 18 tambah 18S. Tapi soalannya di sini ialah, adakah awak tahu apakah nilai X sekarang? Tak tahu lagi kan? Awak nak cari lagi kan? S ini mungkin penilai negatif tak? Ilya, S mungkin penilai negatif tak? Mungkin kan? Sebab saya tak tahu nilai S sekarang. So dia mungkin bernilai negatif, dia mungkin penilai positif. Betul tak? Sebab saya tak tahu lagi nilai S ini positif ke negatif. Belum cari lagi. Soalan tadi saya apa nilai X kan? Kalau ikut awak, ini jawapan awak kan? S awak mungkin tak berlaku negatif? Mungkin. Mungkin kan? Sebab ini. Contohnya kalau negatif, tak payah banyak. Negatif 1 pun cukup lah kan? Negatif 1. Tapi mungkin juga dia positif. Contohnya 4. So sekarang soalan saya ialah, bila awak nak darak silan, maksudnya awak buat kerja, ini pergi ini, awak buat kerja darak 2X kan? Adakah awak tahu awak tengah darak satu nombor positif ke awak tengah darak satu nombor negatif? Tak tahu. So, simbol ni nak tukar ke tak nak tukar? Darak nombor negatif tak nak tukar. Darak positif tak payah tukar. Faham So soalan ini sebab dia bukan sama dengan. Kalau dia sama dengan, okey. Kalau dia sama dengan, kita boleh buat darak silat. Sebab sama dengan tak ada masalah nak ubah simbol. Tapi kalau dia melibatkan ketaksamaan, lepek besar, lepek kecil, kita sebenarnya tidak boleh buat kerja darak silat di mana kita darak sesuatu benda yang kita tak tahu dia positif ataupun negatif. Kalau sekarang soalan saya hanya setakat 4S lebih besar 18 tambah 18S per 2 contohnya. Yang ini kalau awak nak buat 8S boleh. Boleh. Sebab kita sangat pasti yang kita darat itu ialah satu nombor positif. Tapi bila awak nak darat 2S dia jadi question mark. Awak tengah darat nombor positif ke awak tengah darat nombor negatif? Okey? Boleh So, soalan ini langkah pertama sudah jadi masalah kepada kamu. Sebab kita tidak tahu simbol ni nak letak apa. So, cara nak jawab soalan ini, sepatutnya macam ini ya. Kejap. 4S lebih besar 18 tambah 18X per 2X. Betul? Ada saling salah? Okey. So, apa yang kita boleh buat ialah kita tidak boleh buat darak silan. Yang kita boleh buat hanya setakat pindah aja tanpa jadi tolak. Maksudnya awak terpulang kepada awak boleh pindah ke sebelah kiri ataupun pindah ke sebelah kanan. Okey, Ilya lah. Okey, you nak pindah ke kiri ke you nak pindah ke kanan? Cikgu ikut awak. Pindah ke kanan. Okey, kalau pindah ke kanan maksudnya 18 tambah 18S per 2S tolak 4S. Boleh? So, sini kosong. So, simbol berubah tak? Tak. Sebab tambah jadi tolak itu tak ada masalah kepada simbol kita. So, kita boleh buat kerja itu. Okey, lepas itu, apa yang sepatutnya kita buat ialah kita kena samakan pengebut dia. So, ini jadi 2X. Ini 18 tambah 18X. Kalau kita samakan pengebut, Ilya sambung. Kita kena darak apa? Darak dengan 2X. Kita akan darak dengan 2X. Darak dengan 2X. So, atas jadi tolak 8X kuasa 2. 8X kuasa 2. Okey. So, kita mungkin boleh ringkaskan sikit sebab cikgu nampak 2, 8, 18, 18. Ada faktor sepunya. Cikgu tarik 2 keluar lah ya. So, 9 tambah 9S tolak 4X kuasa 2 per 2X. Okay, ini masih saling. Ini cikgu potong. Boleh? So, cikgu dapat 9 tambah 9S tolak 4X kuasa 2 per X. Okey.
So tak kisah nanti kita nak pakai lakaran graf ke, kita nak pakai garis nombor ke, kita nak pakai jadual ke, kita biasanya kosong di hujung. So kalau cikgu nak tulis dalam keadaan macam ini, kosong di hujung. So apa simbol ini? Kecil. Lepek kecil sebab tukar suka sama suka. Boleh? Okey. Sekarang cuba buat pemfaktoran untuk bahagian atas ini. Bahagian X atas ini. tolak 3. S tolak 3. 4X tambah 3. 4X tambah 3. Dan jangan lupa cikgu selalu suruh awak semak. Adakah ini darab ini boleh tapak ini? Tak. Tak. Dia tapak apa? Dia dapat 4X kuasa 2. So kita kena ada satu kerja lagi. Ubah ini jadi tambah 4X kuasa 2. Tolak 9, tolak 9X. So ini tolak 9, tolak 9X. Tambah 4X kuasa 2. So kosong kalau kita ubah tanda, masih kosong. Simbol. Awak ubah tanda. Tukar. Tukar. So kita dapat macam ini. Sampai sini ada apa nak tanya saya tak? Kamu perasan ada satu tempat saya tak tukar tanda dia. Ada orang nak tanya kenapa saya tak tukar tak? Yang X tukar. S bawah itu. S bawah tak tukar sebab ini awak kena faham. Bila cikgu nak tukar tanda, sebenarnya di sini diangkat sebagai satu sebutan saja. So cikgu bubuh negatif, negatif. So bila cikgu bubuh negatif, negatif, ubah tanda. Kemudian simbol ini jadi lebih besar. Okay. So negatif kosong, masih kosong. Okay. Bila cikgu nak ubah tanda negatif ini, negatif ni awak sebenarnya kena buat keputusan. Awak nak darab atas ke awak nak darab bawah? Dia tak boleh darab untuk kedua-dua. Faham? Itu sebabnya kenapa bila saya ubah tanda tadi, saya hanya ubah tanda di sebelah atas, cikgu tak ubah bawah. Sebab negatif satu saja. Bila awak tapak pecahan macam ini, awak kena pilih nak atas ke nak bawah. Kalau nak ubah bawah, atas jangan ubah. Kalau nak ubah atas, bawah tak boleh ubah. Itu dalam masuk matematik. Contoh nak bagi awak faham. Contohnya kalau kita ada 2/3. Okey, lebih besar daripada 5/3 lah. Okey, 5/3 lebih besar daripada 1. Setuju kan? Okey, 5/3 lebih besar daripada 1. Bila awak nak ubah tanda, bubuh negatif. Cikgu hanya boleh pilih aja. Sama ada cikgu bubuh negatif 5 di atas, bawah tak ubah, ataupun cikgu letak di bawah, atas tak ubah. Dan lepas tu cikgu tukar simbol. Kalau kamu tengok ini, betul tak? Negatif 5/3 lebih kecil daripada negatif 1. Boleh? Ini maksudnya 1.67. Negatif 1.67 lebih kurang daripada negatif 1. Kalau ini juga negatif 1.67 lebih kurang daripada negatif 1. Kalau cikgu ubah tanda kepada semua, atas pun ubah, bawah pun ubah, dia akan jadi negatif 5 bahagi negatif 3. Yang ini jadi negatif 1. Kalau macam ini, kalau awak tengok, ini akhirnya jadi positif balik. Kalau awak kata ini, tak betul. Bila nombor positif kita lebih besar, lebih kecil daripada nombor negatif. So di sini ada sikit lah cikgu kena terpaksa ni. Kalau kita nak ubah semua tanda, kalau dia dalam bentuk pecahan, awak kena pilih. Atas kalau ubah, bawah jangan ubah. Kalau bawah ubah, atas jangan ubah. Salah satu awak pilih aja. Ubah atas ataupun ubah bawah. Jangan atas bawah dua-dua ubah. Kalau atas bawah dua-dua ubah, ini dah jadi dia. Dia nanti tak memenuhi ketaksamaan kita sudah. Boleh So di sini kita dapat bentuk ini. Dia macam bentuk pemfaktoran, tapi kali ini sebenarnya ada ekstra satu di bawah. Okay, so untuk soalan 3 ini sebenarnya cikgu tidak mungkin, kalau inilah betul-betul soalan dia, cikgu tidak mungkin minta awak selesaikan dengan teknik lakaran graf. Sebab awak tidak erti lakarkan graf ini. Itu sebabnya kenapa cikgu pergi pilih tukar soalan dia. Tukar soalan dia sebab
Kalau ikut dia, yang dia punya ini, awak sebenarnya tidak erti macam mana nak lakarkan graf ini. Kalau nak, awak mungkin boleh cuba dengan Desmos tengok apa sebenarnya graf ini. Okay? So, cikgu hanya akan ajar teknik garis nombor dengan teknik jadual untuk ini. Okay, sebenarnya lebih kurang sama dengan kuadratif, tapi dia tambah satu aja. Okay, so apa yang kita buat kejap. Lama saya lupa hantar cukup jauh ke bawah. Okay, so cikgu akan ajar teknik jadual dengan teknik garis nombor. Okay, cikgu apa ni? So cikgu mula dulu dengan teknik garis nombor. Teknik garis nombor. Okay. So apa yang awak perlu tengok di sini, sekarang kita ada 3. Kita ada S tolak 3, kita ada 4X tambah 3, kita ada X. Ada 3 So kita kena buat garis nombor ada 3. So apa nombor 3 ini? Seolah-olah macam awak buat faktoran. Kalau S tolak 3, nombor itu ialah 3. Kalau 4S tambah 3, nombor itu ialah negatif 3/4. Kalau S, nombor itu ialah kosong. Tahu macam mana cikgu dapat 3 nombor ini? Macam awak buat pemfaktoran tu. Boleh So, cikgu akan susun 3 nombor ini ikut urutan dari kecil sampai besar. So, nombor pertama yang cikgu perlu isi, Ain? 4X tambah 3. Bukan. Nombor ini. Isi nombor ini. Negatif 3/4. Okey, negatif 3/4. Sebenarnya maksudnya untuk garis ini untuk garis ini. Kita buat bulat putih lah sebab tak ada sama dengan. Okey, nombor kedua yang cikgu perlu isi? Kosong. Sebab garis ini sebab garis ini. Okey. So yang last itu 3 lah. Sebab inilah. Boleh? Okey Okey, lepas itu dia kalau kita buat pemfaktoran yang cikgu ajar dalam kelas itu baru ada 2 garis. Tapi sekarang kita ada 3 garis. Itu saja bezanya. Itu saja bezanya. Kalau dalam kelas itu sebab hanya melipatkan kuadratif ada 2 kurungan saja. So kita ada 2 baris. Tapi sekarang sebab dia melipatkan 3 kurungan sebenarnya, 1, 2 dan 1 di bawah. So kita ada 3 garis. Teknik lain serupa aja. Hanya bila kita ada 3 nombor, maka kita kena agihkan ini jadi 3 lah. 3 garis, maksudnya ada 4 bahagian. Kita ada bahagian pertama. Kejap. So kita ada bahagian pertama ini, bahagian kedua ini, bahagian ketiga ini, bahagian keempat ini. Ada 4 bahagian Okey. So kita mula Kita mula dengan katakan garis pertama ini S tolak 3. So di atas garis ini positif ke negatif? Ain tahu? Tak tahu. Okey. Kalau nak tahu cikgu macam mana tahu dia positif negatif? Okey. Senang kamu fikirkan nombor. Okey, awak fikirkan. Apakah satu nombor dalam garis nombor letak di sini punya? Bagi saya satu contoh. Katakan kalau saya cikgu buat satu 4, contohnya 4. Okey, nombor yang cikgu boleh letak di antara ini 2. 2, 1, semua boleh punya. Nombor yang cikgu boleh letak di sini bagi nombor perpuluhan pun tak apa. Negatif 0.5. Negatif 0.5, okey, sebab ini negatif 0.75 kan. Okey, satu nombor yang boleh letak sini. Negatif 1.25. Tak payah point-point lah sebab dia banyak. Bagi nombor bulat senang sikit. Nombor integer negatif cukup. Negatif 6. Negatif 6. Tadi punya bukan tak boleh. Hari nak pakai boleh juga tapi leceh sikit nak kira kan. Okey, so nak tahu dia positif negatif, katakan awak nak tahu garis ini punya, awak ambil nombor ini. 4 tolak 3, positif ke negatif? Positif. So itulah katanya positif.
Bila atas garis ialah positif, yang di luar garis itu negatif lah. Kalau awak tak percaya, awak boleh semak. Negatif 6 tolak 3. Negatif 0.5 tolak 3. 2 tolak 3. Semua jawapan itu adalah negatif. Boleh ya? Boleh ya? Okey ya? Okey. Tukar orang. Okey, Farisa untuk garis ini 4S tanpa 3. Okey, atas ini. Nampak anak cursor cikgu kan? Positif kan negatif? Cuba masuk 4 ke dalam tu. Farisa masih ada dengan saya? Teacher Farisha dah keluar. Oh, okey, tak apa. Farisa sudah keluar, tak apa. Ilya ada? Ilya kan? Okey. Cikgu letak apa tadi? Kalau cikgu nak tanya awak, apakah tanda sepatutnya cikgu letak di sini? Jadi 4 darab 4 tambah 3. So, positif kan negatif? Positif. Okey. Yang cikgu sebenarnya tak kisah nilai itu berapa. Yang cikgu penting ialah tanda dia sahaja. Okey. So, sebenarnya part 1 cukup. Kalau atas garis ini ialah positif, ini pun mesti positif, ini pun mesti positif, ini negatif. Tapi kalau awak kurang pasti, awak boleh check lagi. Check one by one lah. Okey, siapa lagi ada? Ilya, siapa lagi? Tinggal you seorang je. Ashikin. Ashikin. Intan. Ashikin. Lepas tu? Tak nampak. Intan. Intan. Okey. Okey, Shikin. Ya. Mana. Okey, sini. Okey, garis sini ya. Okey, yang ini positif ke negatif? Positif. Positif. Ini tak payah kira apa kan, letak aja 4. Positif. Ini positif 2, ini negatif, ini negatif. Boleh ya? So, kerja ini serupa kalau kuadratif pun. Hanya kuadratif ada 2 garis, kalau yang ini ada 3 garis. Okey? Lepas itu kita kena buat keputusan lah. Jumlah ini positif ke negatif. Okay? So kalau kamu tengok hubungan tadi lah, ini darab ini pagi ini kan. So awak cuba fikirkan. Negatif darab negatif. Siapa pula? Shikin negatif darab negatif. Awak jawab dengan saya, positif ke negatif? Negatif darab negatif. Positif. Bahagi negatif. Negatif. Dapatlah negatif. Okey, dapatlah negatif. Okey, tulis tolak pun boleh ya. Okey, yang kedua ini ya. Sekarang kita sambung Negatif darab positif. Negatif darab positif. Negatif. Bahagi negatif. Negatif. Bahagi Positif. negatif. Positif balik. Okay. Negatif darab positif. Negatif darab positif. Sikit sambung. Negatif. Bahagi positif. Negatif. Okay. Ya lah. Okay. Kalau susah sangat, cukup pening lah. Kalau senang. Kalau susah sangat, kita letak nombor. Letak nombor. Negatif 2 kali negatif 2 bagi negatif 2. Tekan kalkulator untuk tahu jawapan dia. Faham? Negatif 2 tambah 2, darab positif 2 bahagi negatif 2. Letak nombor lagi senang nak bayangkan. Boleh ya? Kalau susah sangat Okey. Inilah paling senang. Positif darab positif. Positif. Bahagi positif. Positif. Itu senang. Biasanya awak akan nampak dia jawapan kamu dalam keadaan selang-seli. Contohnya ni, negatif tambah, negatif tambah. Negatif, positif. Atau positif, negatif. Dia biasanya dalam keadaan selang-seli. Kalau awak dapat, cikgu dua-dua ini negatif, something wrong. Carilah apa kesalahan kamu. Boleh ya? Okey, sekarang kita tengok. Kita nak jawapan positif ke negatif? Ain tak ada. Intan, kita nak jawapan positif ke negatif? Positif. Positif. Maksudnya, kita nak jawapan ini dan jawapan ini. So, macam mana nak tulis jawapan ini? Untuk yang pertama ini, macam nak tulis?
Awak punya X. Boleh erti tulis? Tak. Okey. Ikut saja. Okey, awak tengok sini ada nombor kan? Sini ada nombor kan? Lepas tu tulis macam ini aja. Oh. Untuk nombor yang sempit di tengah-tengah itu cara tulis dia. Simbol ini selalu lepet kecil. Okey? Hanya untuk ini saja. So untuk ini, apa yang awak tahu tentang nombor-nombor di sini? Dia sentiasa lepet besar ke lepet kecil daripada 3? Besar? So buat lepet besar. So ini jawapan kita. Okay? So jawapan kita dalam bentuk macam ini. Ada sama dengan, tak ada sama dengan, bergantung kepada simbol inilah. Kalau simbol ini ada sama dengan, maka jawapan kita pun ada sama dengan. Okey, cuba awak tengok jawapan ini ya. Ini jawapan cikgu. Cikgu ambil kejap. Okay, cikgu nak bagi awak tengok jawapan cikgu ini. Lepas tu awak cuba tengok jawapan tadi Ilya buat punya. Okey, cikgu nak buktikan kepada awak satu lagi lah. Okey, Ilya yang tadi punya ini tak boleh. Sebab kalau awak cek dalam internet, modul memang bagi jawapan macam Ilya. Nanti macam mana ni cikgu Catherine ni cakap satu Terengganu salah. Bukan satu Terengganu salah. Orang yang buat aja. Okey, mesti ada cikgu perasan benda itu salah juga. Okey, so di sini di sini ini jawapan cikgu ini jawapan Ilya di mana kita terus buat darab silang punya. Okey, cikgu nak awak tengok nombor ini. Nombor negatif 1 ini. Kalau ikut Ilya, jawapan Ilya tadi ya, sekarang Ilya sudah okey. Jawapan Ilya tadi negatif 1 adalah satu nombor yang boleh diterima kan sebab dia kurang daripada negatif 3/4. Tapi kalau ikut cikgu tak boleh terima negatif 1. Betul tak? Betul. Okey. Kalau saya negatif 1 adalah satu jawapan yang salah. Tapi kalau ikut modul punya ataupun ikut jawapan Ilya sebelum punya, negatif 1 adalah jawapan yang betul. So kita cek Okey, kita ambil soalan asal kita. Soalan asal kita. Cuba kamu masukkan negatif 1. So ini akan jadi negatif 4. Belakang jadi apa? Kira kejap. Kosong. Kosong. So adakah lebih besar? Negatif 4 lebih besar daripada kosong? Tak. Tak. So jawapan ini salah. Dan cikgu punya memang cakap negatif 1 bukan. Cikgu memang kata negatif 1 bukan. Boleh? Okey. Ataupun kamu tengok satu contoh lagi. Satu contoh. Ini satu cara kita sebenarnya semak. Jawapan kita, mana kata-kata kita ada dua idea. Lepas tu kita dapat dua jawapan berbeza. Mana satu idea adalah betul? Itu satu cara kita semak dah. Okey, cikgu cuba cari satu nombor. Cikgu okey tapi jawapan Ilya asal itu punya tak okey. Okey, contohnya bila satu nombor asal ini tadi pilih nombor apa? Negatif 0.5 ya? Okey, negatif 0.5. Kalau ikut jawapan ini, negatif 0.5 boleh tak? Tak. Tak boleh. Okey, sekarang kita cek. Kalau ikut jawapan ini tak boleh. Yang kalau ikut jawapan kita baru kira punya, boleh. So, cuba awak masukkan. Cuba awak masukkan. Kalau kita boleh dapat ini memang lebih besar, maksudnya ini betul lah. Okay. So, 4 kali negatif 0.5? Negatif 2. Okey, negatif 2. Belakang kira kejap. Negatif 9. Negatif 9. So, adakah negatif 2 lebih besar daripada negatif 9? So, cikgu punya betul lah. Dan jawapan ini kata negatif 0.5 bukan jawapan dia. Boleh ya? So, ini satu cara cikgu buktikan kepada kamu. Memang cikgu akan kata soalan ini ada masalah sikit lah. Sebab apa yang cikgu ajar ini sebenarnya tak ada dalam sukatan kamu. Tapi cikgu boleh anggap benda ini awak nak buat, boleh buat juga sebab benda ini dia develop daripada teknik garis nombor yang awak sudah tahu. Sama juga kalau kamu pakai teknik jadual. Kalau kamu pakai teknik jadual, kalau kamu pakai teknik jadual,
Sama saja. So, kalau kamu pakai teknik jadual, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kejap. Kalau teknik jadual, insert table. 5, berapa baris? Buat lebih dululah. Okey. So, kita akan buat untuk 3 ini juga. Apa dia? Tak ingat. Kejap. Cukup pindah ke bawah. Kita akan buat untuk X tolak 3, 4X. Kita kena ikut susunan juga supaya lebih senang Okay. Sama juga macam tadi. Kita kena tapak 3 ini dulu. Okay. Kita tapak 3 ini dulu sebab cikgu pun jarang buat jadual pun saya tak berapa ingat. Okay. Kita tapak 3 benda ini dulu. So kita akan susun dulu 3 benda ini dari kecil sampai besar. So macam tadilah kita akan buat ketik 0. Okay. Kita akan susun dalam keadaan negatif 3/4. Lepas itu 0, lepas itu 3. Okay. Lepas itu 3. So nanti kita akan susun dalam keadaan macam ini. Okay. Mula-mula ialah sebelum dia punya. Maksudnya cikgu akan buat ini. Mana cursor je kau? Cikgu akan buat untuk terpulang yang jadual ini nanti awak nak tulis ini pun boleh, awak nak tulis belakang pun boleh. Tengok mana satu awak lebih selesa lah. Kalau awak nak tulis di sini pun boleh. S tolak 3, 1, 4S, 4, 3, 1, kemudian S. Okay. So ini atas ini pula kita akan pilih dari sini sampai sini . So pertama kita akan pilih dia kurang daripada negatif 3/4. Okay. Lepas tu sama dengan negatif 3/4. Lepas tu kita ambil nombor di antara mereka. So kita akan tulis negatif 3/4. Okay. Kurang daripada tadi cikgu salah. Kurang daripada X kurang daripada 0. Sekejap. Okay, lepas tu nombor ini S sama dengan 0. Nak tambah lagi. Okay. Okay, lepas 0, nombor antara mereka itu 0 sampai 3. So maksudnya cara tulis macam inilah. Okay. Lepas itu S sama dengan 3. Lepas itu S lebih besar daripada 3. Boleh faham macam mana tatan apa yang tulis di sebelah atas ini? Dia sebenarnya macam ini. Kita ada nombor ini, kita ada nombor ini, kita ada nombor ini. Itulah tatannya S sama dengan negatif 3/4, S sama dengan 0, S sama dengan 3. Okey, untuk 3 kolom ini boleh? Boleh. Okey, lepas itu kita kena fikirkan nombor ini di sini, dan di sini. So nombor di sini ialah nombor kurang daripada negatif 3/4. S kurang daripada negatif 3/4. Okey, di sini ialah nombor di antara negatif 3/4 sampai 0. Cara tulis macam ini. Nombor di antara negatif 3/4 sampai 0. Kemudian yang merah ini nombor di antara 0 sampai 3. Cara tulis di antara 0 sampai 3. Anak panah yang terakhir ini lebih besar daripada 3. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana satu perlu saya terangkan? Mana satu perlu saya terangkan? Semua okey ya? Semua okey ya? Okey. So lepas itu lepas itu kita kena fikirkan tanda juga. So jadual ialah teknik yang paling jarang kita pakai sebab leceh. Sebab leceh.
So sama, teknik lebih kurang macam sama. Okey, kurang daripada, okey nanti ya, untuk memudahkan kamu fikir salah saya. Untuk memudahkan kamu fikir. Kalau S sama dengan negatif 4 senang fikir, S sama dengan kosong pun senang fikir, S sama dengan 3 pun okey. Okey, bagi saya satu contoh, S kurang daripada negatif 3/4. Siapa-siapa? Satu nombor kurang daripada negatif 3/4. Kena sebut nama kah? Okey, Intan, kurang daripada negatif 3/4, satu nombor. Apa-apa, Negatif janji kurang. 4. Tak dengar, sekali lagi. Oh, negatif 4. Okey, negatif 4 boleh? Okey, ini tak ada masalah lah, terus dia lah. Okey, ini satu nombor daripada negatif 3/4 sampai kosong. 1/2. Negatif 1/2 Negatif boleh lah. Okey, okey. Ini okey lah, kosong terus. Ini kosong sampai 3? 2. 2. Okey, ini 3. Lebih daripada 3? 4. 4. So, apa yang awak perlu buat sekarang? Okey, cikgu buat satu kolom untuk kamu. Maksudnya awak tengok ini ialah negatif 4. So, awak masukkan sini. Negatif 4 tolak 3. Positif ke negatif? Negatif. Negatif 4 tolak 3. Negatif. So, yang pentingnya hanya tulis positif negatif. Nilai tak payah tulis. Okey. 4S tambah 3. Kalau masukkan negatif 4? Negatif. Negatif. Kalau X? Negatif. Negatif. Okey. Buat satu lagi untuk kamu. Sebab okey. Kalau negatif 3/4 masuk untuk S tolak 3? Negatif 3/4 tolak 3. Negatif. Kalau tak payah kira, bayang. Kalau boleh imagine saja. Okey, ini 4x 4 kali negatif 3/4 tambah 3. Positif. Ya ke kira sebenar? Kosong. Kosong. Kosong tak cakap positif negatif ya. Okey, yang X ini? Negatif. Okey. Negatif. Okey. So, Ilya buat untuk ini. Ilya untuk ini. Siapa lagi ya? Siapa lagi ada? Intan. Syikir. Ain. Okey, cikgu buat terakhir. Kamu nanti sekali cakap, cikgu buat terakhir untuk kamu. Tak ada orang lain sudah kan? Siapa sudah? Siapa cakap? Ilya. Okey, Ilya. Negatif. Positif. Negatif. Negatif. Intan. Okey, Intan. Negatif. Positif. Kosong. Ain. Syikir lah. Syikir dulu lah. Tak apa. Syikir. Negatif, positif, positif. Positif, positif. Okey, Ain. Kosong, positif, positif. Kosong, positif, positif. Okey. So, lepas itu, kerja sama macam tadi juga. Kita akan buat hubungan dia ialah darab kemudian bahagi ya. Darab kemudian bahagi. So, maksudnya awak akan fikirkan, okey, contohnya pertamanya awak akan fikirlah negatif, darab negatif, bahagi negatif. Boleh? Mula-mula awak fikir darab, lepas tu awak fikir bahagi. Sebenarnya kalau positif negatif, darab bahagi, cara fikir serupa aja. Ini awak fikir negatif. Okey, sendiri fikir sendiri punya. Cikgu fikir cikgu punya. Cikgu punya senang. Positif. Okey, tadi kamu punya? Negatif. Okey. Ini apa? Positif. Ini siapa tadi? Oh, Intan. Berapa? Teacher, kalau negatif, darab positif tu dapat negatif. Lepas tu kosong yang bawah tu. Okey, bagi kosong make error kan? Okey, ini maksudnya jawapan ni nanti tak boleh diterima. Tak boleh diambil pun. Okey? Okey. Make error kan? Make error. Sebab matematik tak benarkan kita bagi kosong. Make error. Ini siapa punya?
Shaking kan? I shaking. Okey. Apa Negatif. dia? Negatif. Okey, Ain? Kosong. Kosong. Kita nak jawapan apa? Lebih Kita besar. nak jawapan lebih besar daripada kosong. So maksudnya kita nak positif. So jawapan kita ialah jawapan ini. Jawapan kita ialah jawapan ini. Inilah yang positif kan? So ini kita pilih. Okey. Ada lagi? Kita pilih ini. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada. Ada. Yang lain tu semua tak nak. So jawapan untuk soalan ini, sekejap, cukup padan benda yang tak ada kaitan. Okay. So jawapan untuk soalan ini, inilah. Kalau kamu tengok serupa dengan atas. Boleh? Serupa dengan atas. So itu maksudnya teknik garis nombor dengan teknik jadual. Cikgu tidak boleh gunakan teknik lakaran graf sebab awak tidak erti macam mana nak lakarkan graf ini. Okay? Tapi sebab ini dalam online, so cikgu boleh tunjuk dengan desmod kepada kamu lah. Di mana? Sebab memang awak tak belajar macam mana lakar graf ini ya. Kejap cikgu salin dia punya dulu. Okay? Kita suruh desmod, suruh calculator grafik buat untuk kita lah. Okay, desmods. Ya. So dia mana cikgu masukkan persamaan itu y sama dengan x tolak 3. Lepas itu 4x tambah 3. Ya, lepas itu macam nak buat bahagi ya. Rumah lagi ya. Okey. Jadilah. Tak sebiji sebulat sama dengan apa yang awak nampak. Okey, ini bawah X. Itu ya graf dia. Nak bagi kamu tengok pun susah. Inilah graf dia. Itu yang cikgu kata, kamu sebenarnya tak erti lakar. Sebab graf dia pelik. Nampak? Ini graf dia. Macam nak bagi kamu tengok. Cikgu bagi warna lain. Tukar warna. Macam nak tukar warna? Boleh nampak yang warna merah tu? Boleh. Okay. So sebenarnya kamu tak mungkin boleh gunakan teknik lakaran graf untuk ini. Sebab awak tak erti lakar graf ini. Cikgu pun tak erti sebenarnya. Cikgu pun tak erti lakarkan graf ini. Sebab pelik juga graf ini. Kenapa macam ini ya? Oh, kalau kamu tengok sebenarnya bukan garis lurus. Dia sebenarnya terpisah. Graf macam ini. Pelik punya graf. So memang tak ada dalam sukatan kamu, tak ada dalam sukatan cikgu pun. Boleh ya? So soalan 2 ini cikgu patahkan, cikgu tukar kepada soalan lain sebab masalah inilah, sebab masalah ini ya. So itu soalan 2. Soalan 6 cikgu ubah sebab dia memang terlalu banyak awak kena lakar. Terlalu banyak dia awak kena lakar. So cikgu ubahlah.